Kita mulalah pasal kita seorang lagi tu Arif kan. Okey, Assalamualaikum semua. So hari ini kita akan masuk bab baru, iaitu bab 5 iaitu sebatian karbon. Okey, dalam sebatian karbon, dulu siap sebatian karbon. Dalam sebatian karbon, yang ini sebenarnya saya dah terangkan dalam masa kelas kita last hari itu. Okey, cuma hari nak explain balik semula apa yang dikatakan sebatian karbon. Sebatian yang mengandungi unsur karbon. Okey, kalau kita wakilkan dia sebagai simbol, dia simbol C. Okey, dalam sebatian karbon ni kamu kena tahu ada dua benda. Dua kategori sebatian karbon. Satu sebatian karbon organik. Satu lagi sebatian karbon bukan organik. Okey. Kebiasaannya, sememangnya lah, sebatian karbon organik ni datangnya daripada benda hidup. Contohnya organisma ataupun haiwan-haiwan hidup yang dah mati berjuta-juta tahun dulu dekat laut, dia dah mati, lepas tu tertimbus dalam bawah tanah dengan tekanan dan haba yang tinggi, dia akan menghasilkan satu benda ataupun satu sebatian yang kita panggil dia sebagai petroleum. Itu sebenarnya daripada benda hidup lah. So kita kategorikan dia sebagai sebatian karbon organik. Manakala kalau sebatian karbon bukan organik ni, contohnya macam batu marmar. Batu marmar, karbon dioksida, dia bukanlah berasal daripada benda hidup. Dia memang nature, semula jadi. Benda memanglah ada di atmosfera. Okay. Ini adalah contoh-contoh sebatian karbon organik dan contoh sebatian karbon bukan organik. Okay. Kita tengok dalam buku teks pula. Baik. Okay. So, kita pergi kepada next iaitu kita karbon. Okay. Yang ini adalah kita karbon. Bila kita kata kitar maksudnya dia merujuk kepada sesuatu yang akan digunakan dan akan dihasilkan. Maksudnya benda tu akan sentiasa ada, sentiasa berkitar. Okay. Kalau kita tengok dekat sini ada 1, 2, 3 dan 4. 4 arrow yang berwarna merah ni adalah proses untuk menghasilkan semula karbon, iaitu karbon dioksida di dalam atmosfera. So macam hari tu kita dah bincangkan ada berapa peratus karbon dioksida dekat udara? Teka. 0.04% sahaja gas karbon dioksida di udara, yang mana melalui proses perebutan, respirasi sama ada datang daripada tumbuhan ataupun haiwan, dalam gambar ni dia bagi lembu, ataupun juga pembakaran bahan api, contohnya daripada kereta dan juga kilang. Ketiga-tiga proses ni akan menghasilkan karbon dioksida di dalam atmosfera. Manakala hanya ada satu sahaja proses yang akan menggunakan karbon dioksida, anak panah warna biru ni, iaitu proses fotosintesis. Dia akan menggunakan karbon dioksida di udara untuk menjalankan proses fotosintesis. Kalau yang lain kamu tengok tu, okay, contoh kat sini kan, tumbuhan hijau dia dah mati ataupun haiwan yang sudah mati, dia akan diuraikan melalui proses perebutan. Sekejap saya padam balik, macam dah banyak sangat conteng ni. Kita tengok kat sini Tadi saya bagi tahu 3 proses akan hasilkan karbon dioksida. Satu proses sahaja yang akan menggunakan karbon dioksida. Okey. Dekat sini pula lagi satu info tambahan. Kenapa tak hilang? Okey. Apabila lembu kat sini mati dan juga tumbuhan hijau sini mati. Selamat datang Arif. Apabila lembu sini mati dan juga tumbuhan hijau sini mati, organisma mati ni akan membentuk bahan api fosil, petroleum, gas asli dan juga arang batu yang kita panggil sebatian karbon organik tadi tu. Jadi yang ini nanti, petroleum, gas asli, arang batu tu akan digunakan sebagai sumber bahan tenaga kita untuk menggerakkan kereta. Okay, kalau kamu nampak kat sini ada kereta, kat sini ada asap kilang. So benda tu digunakan semula untuk menghasilkan karbon dioksida di udara. Manakala kalau organisma tu mati, tak sempat pun nak bentuk bahan api fosil sebab yang ini makan proses selama juta-juta tahun. Okey, katakanlah macam kita kata lembu ni mati tak bertanam. Okay, lembu ni mati dekat atas permukaan tanah. So nanti dia akan mereput. Proses pereputan ni dijalankan oleh mikroorganisma. Dia akan menghasilkan karbon dioksida ke udara kembali. Okey, jelas Itu adalah kita karbon. Okey, selamat datang Amar, selamat datang Zaili. Okey, tadi saya baru cerita pasal kita karbon. Nanti kamu tengok balik dalam ulangan siaran
Okey, kita pergi seterusnya. Okey, yang ini tadi ringkasan dia. Karbon dioksida akan dibebaskan ke udara melalui 3 proses utama. Yang pertama, respirasi. Yang kedua, pembakaran bahan api fosil. Dan yang ketiga, proses penguraian. Okey, 3 proses ni akan bebaskan karbon dioksida. Manakala satu proses sahaja yang akan menyerap karbon dioksida, iaitu fotosintesis. Yang ni kamu dah faham lah, dah jelas dah. So, yang kita karbon ni, kamu kena tahu dia punya kepentingan. Apa kepentingan kita karbon ni sebenarnya? Okey, di antaranya yang ini kamu boleh ambil lah. So nanti cek dalam buku teks. Okey, tengok kepentingan fotosintesis ni tadi. Ini pun boleh dijadikan sebagai kepentingan kita karbon. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, ini ilustrasi kita karbon yang kita baru bincangkan tadi. So daripada sini tadi kita boleh tahulah 3 proses yang akan menghasilkan karbon dioksida kembali ke udara, iaitu pembakaran bahan api, respirasi dan juga perebutan. Semuanya akan hasilkan kembali karbon dioksida. Manakala karbon dioksida akan digunakan oleh tumbuhan hijau dalam proses yang kita panggil dia sebagai fotosintesis. Alright. Jelas Okay, good. Thank you. Okay, next kita pergi kepada hydrocarbon. So, azan ke? Azan masuk waktu Zuhur pukul sekarang. Kita stop nanti. Kita pause sikit. Okay, hydrocarbon. Hydrocarbon ni singkatan kepada dua benda, dua atom, iaitu hidrogen dan juga karbon. Jadi ini bermaksud sebatian yang mengandungi unsur karbon dan juga unsur hidrogen, kita panggil dia hydrocarbon. Dia ada CH saja, dia tak ada oksigen, dia tak ada apa-apa benda lain. Dia dalam elemen tu dia ada karbon, dia ada hidrogen saja. Okey, macam mana ataupun apa contoh hidrokarbon yang ada dekat muka bumi kita? Contoh paling mudah yang ada dekat sini. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, proses penghasilan petroleum ni memakan masa berjuta-juta tahun plus. Okey, kalau kita tengok kat sini, kita ada ikan, kita ada tumbuhan. Jadi tumbuhan laut ni dia akan mati dan akan terbenam dekat dasar laut. So daripada proses ni, lumpur-lumpur dan batu-batu tu dia akan membenam fosil haiwan tadi tu dengan tumbuhan tadi dekat permukaan. Dia makan proses selama berjuta-juta tahun. Sisa tu akan tertanam di bawah semakin jauh ke dalam dasar laut. Jadi dia akan membentuk lapisan dalam yang sangat tebal yang diliputi oleh batu dengan lumpur. Proses tekanan dan juga proses haba yang diserap dalam persekitaran, haba yang panas, dia akan menghasilkan ataupun dia akan mengubah sisa haiwan tersebut tadi ataupun tumbuhan tersebut kepada petroleum dengan gas asli. So inilah kita punya crude oil. So sebab itulah kalau kita nak dapatkan sumber bahan gas asli dengan petroleum, kita perlu cari gali di kawasan yang sangat dalam, terutamanya di kawasan lautan. Sebab dekat situlah adanya sumber gas. Okay. Ini macam mana proses pembentukan gas asli ataupun petroleum di dalam laut. Okay, yang bawah ni pula dekat tanah. So kalau dekat tanah dia lebih kepada arang batu ataupun kita panggil charcoal. So ini proses makan masa berjuta-juta tahun dan inilah yang kita panggil dia sebagai sebatian hidrokarbon. Sebatian hidrokarbon. Dia masih lagi sebatian karbon sebab ada karbon kat sini. Cuma dia tambah hydro. Sebab apa? Sebab adanya unsur hidrogen dekat situ. Ada C, ada H. Okay. Seterusnya, gas asli ataupun gas mentah tu, petroleum tu, dia akan mengalami proses yang kita panggil dia penyulingan berperingkat. Ni kalau kita sekolah kita dapat buat lah benda ni. Ini sangat menarik. Okay. Penyulingan berperingkat adalah satu proses di mana dia akan asingkan hidrokarbon ni mengikut peringkat-peringkat tertentu dengan takat didih yang berbeza untuk mendapatkan hasil yang berbeza. Contohnya, pada suhu-suhu tertentu kita akan dapat hasilkan gas metana, alkana. Ya Arif. Kenapa Arif angkat tangan? Nak caw dulu ke? Ditandas? Tekan. Tak apa, saja je. Apa kau mau puasa ke semua ini?
Tak. Saya baru start hari kedua. Tu lemau sikit tu. Okey. So kalau kita bersekolah, kalau kita dapat bersemuka, kita akan buat benda ni menarik tau. So kita akan tengok pada setiap suhu yang berbeza, julat suhu antara 30 hingga 80, kita akan dapat bahan lain. Kita akan dapat contoh gas asli bitumen. Bitumen tu korang tahu tak, jalan kalau kita nak buat jalan tar kita nak pakai bitumen kan. Yang itu pada suhu yang last sekali kita boleh dapatkan benda tu. So dalam setiap peringkat dia akan daripada petroleum tu akan dapatkan hasil yang berbeza. So itu kita panggil dia penyulingan berperingkat, petroleum. Okey. Gas metana yang kita gunakan dalam gas memasak tu pun kita boleh dapatkan daripada proses penyulingan ni, penyulingan berperingkat kita panggil. Okey, next. Kita pergi kepada sebatian hidrokarbon. Dalam sebatian hidrokarbon ada dua benda, iaitu sebatian hidrokarbon tepu dengan tak tepu. Okey. Dia lebih merujuk kepada jenis ikatan. Okey. Senang cerita, untuk hidrokarbon tepu, okey, sebab yang ni dia silibus kimia sebenarnya, tapi untuk dalam silibus sains kamu hanya perlu tahu surface saja, tak perlu terlalu detail. Okey, untuk hidrokarbon tepu, ikatan yang ada adalah ikatan tunggal. Kalau kamu tengok kat sini, contoh sebatian yang ada dekat sini, nama kat sini alkana. Kalau kamu perasan, dia punya ikatan tu semuanya ikatan ganda satu. Sorry, jap. Semuanya satu. Dia tak ada ganda dua. Kalau hidrokarbon tak tepu, dia mempunyai ikatan ganda dua. Ikatan ganda dua maksudnya dia akan berikat macam ni. C double bond, C dua ikatan. Kalau yang ini hidrokarbon tepu tadi, dia ada satu ikatan saja. Ini saja. Tapi kalau hidrokarbon tak tepu, dia akan ada sama ada dua ikatan ataupun dia ada tiga ikatan. Contohnya kat sini. Nampak tak kat sini? Dia ada dua ikatan. Kamu boleh rujuk buku teks pada muka surat. Muka surat berapa ni? 148 nanti kamu tengok. So, nama bagi hidrokarbon tepu biasanya kita panggil dia alkana. So, alkana. Nama bagi hidrokarbon tak tepu kita panggil dia alkena. Okey. Alkana terdiri daripada ikatan kovalen yang tunggal saja. Ini dia cakap tu ikatan kovalen tunggal. Manakala alkena dia mesti akan ada ikatan ganda dua. Okey, satu lagi sebelum saya terlupa. Untuk alkana dia ada formula kimia dia. Formula AM kita panggil. Nampak ni tulis formula AM. Untuk alkana, kan tadi saya kata sebatian hidrokarbon dia mengandungi karbon dan juga hidrogen. Okey, untuk alkana ni dia punya formula dia CnH2n tambah 2. Kalau untuk alkena dia punya formula CnH2n. Apa benda ni pula? Okey, ini merujuk kepada formula AM. Maksudnya bilangan karbon yang ada dalam alkana dan bilangan hidrogen yang ada dalam alkana. N ni kamu boleh wakilkan dengan apa-apa nilai lah. 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh. Saya bagi contoh Katakanlah N ni kita letak dia 1. So kita masukkanlah nilai dalam ni. So dia akan jadi macam ni. C H 2 tambah 2 kita dapat 4. So CH4. CH4 ni dalam bahasa kimianya kita panggil dia metana. Yang mana gas metana ni kita gunakan dalam gas memasak. CH4. Okey, contoh lain pula. Okey, katakanlah saya ada contoh lain. Okey, yang ni fahamkan betul-betul Okey, saya padam. Kita nak gunakan nilai lain pula. Katakanlah N tu kita letak dia 2 pula. Okey, so dia akan jadi macam ni. C2H2N. 2N maksudnya 2 darab 2 sebab kita gunakan 2. 2 darab 2 dapat berapa? 4 tambah 2 dapat 6. So dia punya formula C2H6. So nama ni pula dalam bahasa kimia kita panggil dia etana. Jangan risau, nama-nama ni kamu tak payah hafal. Kamu cuma perlu tahu nak tukarkan daripada formula AM ni kepada formula yang ini sebelah sini. Maksudnya kalau katakanlah dia kata dalam soalan N tu 3. So berapa formula dia? So kita masukkan dalam formula AM ni, dapatkanlah nilai dia. Contoh kalau N3 macam mana dapat? So kita buat lagi sekali Kalau N tu sama dengan 3, so dia akan jadi macam ni. C3 H2 darab 3 6. 6 tambah 2 8. So C3H8 ataupun kalau dalam bahasa kimianya kita panggil dia propana. Okey, kalau budak kimia dia kena hafal benda ni.
Koma tak payah, koma tinggal masukkan je nilai ni. Cuma kamu kena perlu tahu, alkana dia punya formula macam ini, alkena formula dia CnH2n. Okey, itu sahaja. Dan yang membezakan alkana dengan alkena adalah jenis ikatan. Alkana ikatan dia tunggal, satu sahaja. Kalau alkena ikatan ganda 2 ataupun ikatan ganda 3. Okey. Itu bagi sebatian hidrokarbon. Dekat sini ada nama dah. Ini N tak ada, dia ada. Kalau satu, dia start dengan Me. Kalau dua, A. 3 Pro, 4 Bu, 5 Pen, 6 Hex. So, namakan je lah. Metana, etana, propana, butana, pentana dan juga hexana. Okay, contoh, kalau bilangan N tadi tu, dan tadi kalau alkana kan CnH2n tambah 2. Yang sebelah sini pula CnH2n. Okay, formula ni kena ingat Ini kita panggil dia formula AM. Formula AM bagi alkana yang ini CnH2n tambah 2. Kalau alkena CnH2n. Dalam soalan dia akan bagi sekiranya bilangan karbon tersebut adalah 5. So, namakan sebatian tersebut dan formulanya. So, apa kamu kena buat? Pertama dia akan cakap lah formula sebatian itu sebatian alkana ataupun alkena. Kalau dia kata alkana, so kamu kena gunakan rumus ni. So, masukkan saja C5 H 2 darab 5 10. 10 tambah 2 dapat 12. So, bila C5H12, kita rujuk pada jadual ni, namanya adalah pentana. Tapi kalau dia kata sebatian tersebut adalah sebatian alkena yang mewakili bilangan karbon sebanyak 5, formula tu kamu kena guna lain pula. Kamu kena guna CnH2n. Yang mana kamu tak akan dapat benda ni. Kamu akan dapat C5H10 sahaja. Nampak tak beza kat atas ni? So, bila C5H10, namanya apa pula? Namanya kita tukarkan dia kepada A sahaja. Ena. So, nama tadi pentena. Berbanding kalau tadi yang atas ni namanya namanya pentana. Yang atas ni pentana. Yang bawah ni pentena. Pentin. Itu sahaja bezanya. So, formula kena ingat. Bilangan karbon ni kamu tinggal masukkan saja. Lepas tu dia punya nama. Okey, nama ni saya tak pasti perlu dihafal ataupun tidak. Tapi kalau pelajar kimia memang dia orang kena hafal. Kalau korang perasan dekat sini dia tak ada. Kenapa tak ada? Dia tak ada, dia tak wujud dalam bilangan karbon satu. Dia mesti wujud dalam lebih daripada satu baru ada alkena tu tadi. Sebab tu kita gelarkan dia sebagai ikatan tak tepu ataupun sebatian hidrokarbon tak tepu. Okey. Apa gunanya kita belajar benda ni semua? Okey. Semua hidrokarbon ni sebenarnya adalah salah satu sumber tenaga alternatif. Ini kita tengok ni. Ini salah satu contoh sumber tenaga. Kita ada tenaga solar, kita ada angin, hidro, biogeosim, geoterma, air pasang surut laut dan juga ombak. So, semua ni adalah sumber tenaga baharu dalam kehidupan seharian. Dan bahan api fosil, petroleum ni juga merupakan salah satu sumber tenaga yang tidak boleh baharu. Sebab apa? Sebab petroleum, bila kita habis gunakan, habislah begitu saja. Dia tak boleh guna balik. Jadi, ini alternatif yang kita gunakan untuk mendapatkan sumber tenaga. Sebab yang ini adalah sumber tenaga boleh baharu. Tapi kalau sumber tenaga hidrokarbon, contohnya kat sini kita gunakan petroleum, itu dikategorikan sebagai sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Maksudnya kita dah guna, kita kena cari lagi. Kita tak boleh baru, kita tak boleh renew balik dengan guna benda yang sama. Contoh macam kat sini angin kan. Angin kan sentiasa ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak. Tapi angin tak sesuai lah. Solar, sumber tenaga angin tak sesuai lah di sini. Kita gunakan sumber tenaga solar sebab kita punya negara panas dan lembap sepanjang tahun. So kita boleh gunakan solar. Itu sentiasa ada, tak perlu cari pun, memang ada. Itu maksud sumber tenaga alternatif, sumber tenaga baharu. Tapi kalau bahan api fosil, dia adalah sumber tenaga tidak boleh baharu. Dia dah mention dah dekat sini. Okey. Alkohol nanti dulu kita masuk. Okey, so hari secara ringkasnya apa yang kau belajar adalah, so saya padam balik sini. Okey, ini ulangan Okey, sekarang ni saya ringkaskan. Sebatian karbon
adalah sebatian yang mengandungi unsur karbon, yang ada karbon senang cerita. Apa-apa unsur ataupun apa-apa sebatian yang mengandungi karbon itu kita panggil sebatian karbon. Terbahagi kepada dua, iaitu sebatian karbon organik, iaitu datang daripada benda hidup. Contoh kita tengok tadi petroleum, dan juga datang daripada benda bukan hidup, iaitu bukan organik. Contohnya batu marmar yang ada dekat bukit nak hasilkan apa? Jubin, tile. Dan juga karbon dioksida. Seterusnya, kamu belajar tentang kita karbon. Okey, kita karbon adalah proses di mana proses semula jadi yang akan mengitar semula karbon ke atmosfera semula. Yang mana kita kena tahu peratusan karbon dalam udara ataupun dalam atmosfera adalah sebanyak 0.04 sahaja. Jadi ada 3 proses yang akan menghasilkan karbon dioksida semula, iaitu perebutan, respirasi. Respirasi itu bahasa kampung dia pernafasan lah. Kita gunakan oksigen, kita keluarkan karbon dioksida, sama ada datang daripada haiwan ataupun tumbuhan. Dan lagi satu proses yang akan membebaskan karbon adalah pembakaran. Right. Dan hanya ada satu proses saja yang akan menggunakan karbon, iaitu proses fotosintesis. Okey, so ini kita karbon secara kasarnya, dan kamu perlu tahu kenapa pentingnya. Kepentingan kita karbon ni terhadap alam semula jadi. So kita boleh tahulah dekat sini apa kepentingan dia. Kepentingan kita karbon tu lebih berkait dengan kepentingan fotosintesis tu tadi. Alright. Seterusnya tadi kita belajar tentang sebatian hidrokarbon. Sebatian hidrokarbon merujuk kepada sebatian yang mengandungi unsur hidrogen dan juga unsur karbon. Dia ada 2 atom, atom hidrogen dan juga atom karbon. Okey, yang mana tadi kamu belajar ada 2 pengkelasan sahaja, iaitu hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Okey, contoh hidrokarbon tepu tadi kita bagi nama dia alkana. Hidrokarbon tak tepu tadi kita bagi namanya alkena. Alkana, dia punya formula dia adalah CnH2n tambah 2. Manakala formula bagi alkena adalah CnH2n, yang mana n tu merujuk kepada bilangan karbon. Bilangan karbon. Dia boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sebagai contoh, katakanlah bilangan karbon tersebut 1. Jadi kalau untuk alkana, cara nak tulis, masukkan je nilai karbon tadi dalam formula tadi. So dia akan jadi C, kalau C N1 C H 2 darab 1 1 1 tambah 2 2 darab 1 1 pula. 2 darab 1 2 tambah 2 4. So CH4. Kalau pada alkena pula N sama dengan 1, dia tak boleh jadi. N ni mesti lebih daripada 1. So dia akan start dengan 2. So kat sini C2 H2 darab N. N tadi kita rujuk pada 2. 2 darab 2 4. So C2H4. So nama-nama bagi alkana dengan alkena ni, okay, kalau karbon, bilangan karbonnya 1, kita mulakan dengan met. Kalau 2, add. Kalau 3, pro. Kalau 4, but. Kalau 5, pen. Kalau 6, hex. Okay. Kalau untuk alkana, kamu mulakan dengan perkataan ana. Sambung je perkataannya, tambah je dengan ana. Kalau alkena pula, akhirikan dengan perkataan ena. So maksudnya kalau alkana, metana lah.
Kalau alkena, kalau alkena tak ada di sini. Oh, silap. Dia tak start dengan 1. Dia akan start dengan 2. Iaitu dia akan bermula dengan sini. Etena, propena, butena, pentena dan juga heksena. Kalau tadi alkana tadi, semuanya akan berakhir dengan ana. Etana, propana, butana dan seterusnya. Okey. Dia jangan risau, dia sampai 1 sampai 6 je. Yang ni kamu, dia punya awalan tu ataupun imbuhan tu kamu kena ingat lah. Okey, setakat ni ada soalan? Tak ada, ngantuk tu, panas tu. Okey, so kita sampai 5.2 saja, iaitu kita belajar tentang, saya tunjuk balik semula tadi. Okay, sebab kena ulang banyak kali sebab takut lupa. Sebatian karbon terbahagi kepada 2, organik dan bukan organik. Lepas tu kamu belajar pasal kita karbon. Hanya ada 3 proses yang akan menghasilkan karbon dan 1 proses yang akan menggunakan karbon. Next, kita belajar pasal sebatian hada karbon yang mengandungi unsur hidrogen dan juga karbon terbahagi kepada 2. Tepu dan tak tepu. Contoh tepu alkana, contoh tak tepu alkena. Kena ingat, beza tepu dan tak tepu ni tadi saya terlupa tadi, tinggal. Ikatan dia. Sini ikatan tunggal. Yang ini ikatan ganda 2. Itu saja. Seterusnya, formula AM bagi setiap sebatian hidrokarbon ni, alkena yang ini. Alkana yang ini, alkena yang bawah ni. Dia berbeza. Dan juga ini cara penamaan dia. Met, ek, pro, but, pen dan juga heksana. So, kalau tak ada soalan, nanti saya akan bagi tutorial dalam kita punya WhatsApp group. Dan juga Telegram tadi tu gunanya untuk kita nak buat macam walkie-talkie. Senang explanation saya, sekiranya kamu tak faham, nanti saya akan tunjukkan slide. Lepas tu saya bagi penerangan dalam Telegram tu juga. Okey, setakat ini saja kelas kita. Tak ada apa-apa soalan? Tak ada kod. Okey, kalau tak ada, kita selesaikan kita punya sesi kita pada hari ini. Alright. So, terima kasih kelas. Terima kasih, Ego. Sama-sama, tidur je lain tu. Tak ada respon pun. Okey, Assalamualaikum. Selamat hari raya, Ego. Selamat raya. Selalu tak dapat nak beraya kumur Okey. Terima kasih, Ego. Sama.